Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ta'alaina hikmataka wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ahli sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Azri bin Muhammad atau nama glamour lah, boleh panggil Cikgu AE lah. Merupakan ketua program Sejarah Konfusius di Kolej Teknologi Jerantut. InsyaAllah pada pagi ini akan buat sedikit kelas forum online lah berkaitan tentang asas etik karakter. Okay, sebelum tu saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Cik Suhairi Mazlan daripada UMT saya boleh kata pakar Webex lah pada tahun ini, sebab memang dialah yang banyak untuk membuat kalian. Okey, nanti insyaAllah saya akan promotekan hari Ahad dan hari Selasa ni insyaAllah kita ada juga forum yang ni UMT punya di bawah Foras. Okey, ada tajuk-tajuk ni yang boleh nanti tuan-tuan masuk Okey, kemudian saya ingin memperkenalkan ceramah kita pada hari ini, Dr. Syariza Mat Sharif merupakan pensyarah dia sejak daripada perkenalan saya pertama pada 2006 masa saya degree dulu. Sekarang dah lebih 14 tahun. Saya dalam tahun 2 ni ada banyak buat program dengan Dr. Shah. Sepatutnya dalam bulan 3 hari itu kita ada buat khusus ikan laga secara semuka lah, tapi disebabkan dah bermulanya wabak COVID ni, jadi saya terpaksa cancel dan saya cuba tukar. Saya berbincang dengan doktor dan kita cuba buat atas talian. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya ingin silakan tuan bersama kita Dr. Syariza untuk memulakan. Silakan. Okey. Terima kasih Cik Azri dan juga Cik Suhairi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Cik Azri di atas penganjuran sesi kali ini. Seperti mana yang beliau maklumkan, saya dengan dia telah beberapa kali terlibat dalam penganjuran bengkel ini, dan adakah sesiapa yang pernah tak ikut yang ada sekarang ni yang pernah mengikuti kursus-kursus yang telah dianjurkan oleh Cik Azri dengan saya sebelum ni? Ada yang belum pernah. Okay. Dan saya juga ambil kesempatan ni mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang dapat join pada sesi hari ini. Sebenarnya saya semalam berbincang dengan Cik Azri sebab yang pertama kali kita buat secara online pertama, yang keduanya kita buat dalam masa sejam setengah dan kita hanya saya hanya berkongsi lebih kurang mungkin dalam 40 minit, 45 minit. Satu cabaran kerana sebelum ni kursus kita buat 3 jam tu kita berkongsi dulu, kemudian kita buat praktikal. Jadi dalam kes ni kita cuba berkongsi, dan sekiranya ada yang tak berapa jelas nanti boleh bincang di dalam chat dan juga semasa sesi soal jawab. Okey. Baik. Saya share saya punya konten Okay. Mandangkan ramai juga yang first time, dan kalau bolehlah anda boleh berkongsi dengan saya juga sedikit latar belakang dari segi memaklumkan kepada saya melalui chat berapa ramai kat sini yang kita boleh katakan dalam kategori selalunya breeder akan cakap newbies, baru berkecimpung, dan berapa yang
siapa dekat sini yang boleh saya tahu dia dah ada dah asas, kalau bukan genetik, dia dah biasa dah dalam breeding ni, dah biasa dah hasilkan dan jual. Dan juga siapa dalam kalangan ni yang dia dah kira bagi saya tu level otai. Maksudnya otai ni dia dah ada dia punya line dia. Line ni maksudnya ikan-ikan dia tu bukannya yang dia beli untuk buat baka. Dia dah wujudkan, bangunkan baka dia melalui beberapa generasi. Okay. Ada yang belum pernah, masih baru. Alright, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Baik, hari ni yang kita nak kongsikan adalah satunya, tujuan kita punya sesi hari ini adalah nak memberi pendedahan mengenai konsep asas genetik dan perkaitannya dengan pembiak bakat ikan laga. Saya akan sentuh ni mungkin dalam 25 minit. Seterusnya, objektif dia adalah untuk membangunkan kefahaman kita mengenai penghasilan benih ikan dengan kepelbagaian ciri-ciri fizikal berasaskan konsep genetik. Sebelum tu saya test balik. Suara saya boleh dengar ke? Okey ke? Jelas doktor, jelas. Okey. Right, ada yang dah jadi breeder apa ini? Okey. Alhamdulillah. Kita sama-sama berkongsi ya. Baik, kepada siapa yang baru kenal saya adalah pensyarah di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan, UMT. Bidang saya genetik ikan. Bab-bab kacuk ikan ni, hybrid ke, macam-macam lah, daripada ikan hiasan dan juga ikan makan, yang tu saya punya bidang. Banyak yang sekarang ni yang saya buat ni lebih kepada ikan makan. Ikan laga ni saya banyak buat lama dah, kepada variety yang lama, 13 tahun yang lalu. Cuma sekarang ni saya mulakan balik sebab saya nak fokus untuk memahami genetik bagi candy dan juga multicolor. Tuan-tuan boleh hubungi saya melalui handphone, WhatsApp, Telegram di nombor yang tertera ni, 0192867794, dan sekiranya melalui email kepada email personal saya, syahrizamatsyarif@gmail.com. Okay. Now, dua perkara yang kita nak sentuh pada hari ini adalah konsep genetik dalam pembiak bakat ikan. Yang ni yang saya kata tadi, dalam 25 minit saya akan sentuh. Dan yang keduanya, asas genetik ikan laga. Ikan laga ni, kalau tuan-tuan rujuk di kebanyakan internet, dah ada banyak dah dia punya maklumat tentang genetik dia. Jadi macam mana kita nak faham genetik ikan laga ni, apa yang berlaku sekiranya ikan yang ada maklumat jin sebegitu, kita kacukkan dia, apa yang nak keluar. Ini yang kita nak sentuh pada topik yang kedua. Baik. Saya percaya tuan-tuan dah biasa tengok dan menghasilkan ikan-ikan ni kan. Daripada kalau kita tengok belah kiri ni, ni boleh kata old version, sehinggalah kepada 4-5 tahun dulu Dumbo, dan juga masuk sekarang ni yang terkini Fancy, Galaxy, Candy dan seterusnya. So, saya percaya ada tuan-tuan dah pernah breed, tuan-tuan ada pernah bela, tuan-tuan pernah beli, okay, dan pernah hasilkan. Kepada mereka yang pernah menghasilkan ikan-ikan ni, saya nak minta tuan-tuan berkongsi dengan saya, bila tuan-tuan nak buat breeding, okay, nak hasilkan color, tuan-tuan dah ada minat, dah ada target, boleh tak berkongsi dengan saya, apakah asas kepada pemilihan induk tuan-tuan? Kongsikan di chat. Tak perlu detail, mungkin ada setengah tu dia ada dia punya rahsia dia, tapi saya cuba nak dapat pemahaman daripada tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan memilih induk untuk tuan-tuan buat breeding sekiranya tuan-tuan nak hasilkan warna tertentu.
Dan satu lagi, kenapa? Okey, daripada Aisyah ni, warna base dia dan fizikal, base color. Okey, kita ambil dia punya warna asas. Okay, ada siapa lagi yang boleh kongsi? Saiz. Ya, sebab ada setengah dia kalau boleh dia nak saiz ikan tu bila dia hasilkan tu besar. Sebab yang minat giant. Okay. Warna color daripada ibu. Okey. Ada setengah dia ambil ibu kerana dia kata shape tu datang daripada warna ke shape datang daripada ibu. Lingkaran mata, ekor. Sebab nakkan ekor yang ciri yang tertentu. Okey, kematangan gonad. Baik. Sebab kalau gonad tu tak matang, kalau kita buat breeding, telur pun takkan menghasil dengan kualiti. So dia akan menjejaskan quality production. Okey, betul. Ray pada caudal. Ada setengah dia kata kalau kita nak pilih yang plakat, kebanyakan breeder bagi tahu ray yang asas satu tu kena panjang. Kalau ray tu pendek dengan cabangnya lebih banyak, dia tak akan hasilkan. Warna dan form induk. Nak hasilkan yang ada yang colornya berkata nak hasilkan bentuk bulat, kan? Jadi ada yang ikut warna, ada yang ikut form dan sebagainya. Okey, mus pinggul, saiz matang, sihat, mental yang bagus. Warna base yang digabungkan boleh menghasilkan warna yang diinginkan. Yes. Okey, ikan yang diberi pellet biasa. Alright, yang tak ada tambah natural colouring. Kerana dikuatiri colour tu bila kita pilih bukan colour yang sebenar, kan? Okey. Baik. So, kebanyakan daripada tuan-tuan memilih berasaskan warna asas dia, colour base. Dan juga form. Okay, kalau siapa yang saya tengok sini, dia mungkin target untuk ekor, dia akan pilih mengikut ekor, delta dan sebagainya. Okay, saya teruskan, ya. Terima kasih di atas maklum balas. Baik, tuan-tuan, kalau kita nak menghasilkan ikan yang berkualiti, kebiasaannya kita ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, yang biasanya kita buat, manipulasi persekitaran. Salah satunya seperti mana yang ada diberitahu oleh Vincent. Dia nak pilih, dia tak nak yang ada bagi makan color tambahan. Sebab ada makanan yang dijual, ada warna, diberikan warna tambahan. Kan? Itu manipulasi persekitaran. Ada juga yang bila dia buat grooming, kan, katanya bila kita groomkan ikan, colornya lebih cantik. Ada yang menggunakan probiotik. Yang ni pada ikan yang lain lah. Sebab menggunakan probiotik, ikan tu cepat besar. Kerana apa? Sebab mutu airnya terjaga, maka ikan tidak stres, dia pun lebih cepat besar. Yang ni bagi mereka yang nak hasilkan ikan makan, macam tilapia, keli. Jadi bila kualiti air elok, ikan tak stres, dia cepat besar. Namun ada satu lagi kaedah yang biasanya kita buat, kita namakan dia manipulasi genetik. Tapi manipulasi genetik ni, ada ramai yang bila dia dengar, dia rasa gerun, dia rasa takut. Sebab dia kata manipulasi genetik, kita telah mengubah sifat Allah. Dia kata macam mana ni kita nak buat? Salah ni, ini GMO. Sebenarnya, manipulasi genetik ni yang tuan-tuan buat ni, dia tak sama dengan GMO. Yang mana yang tuan-tuan buat pemilihan berasaskan warna semua ni. Sebab GMO, dia ada dia punya definisi dia yang tersendiri. GMO ni adalah kes di mana tuan-tuan ambil maklumat genetik lain daripada ikan tersebut. Saya ambil contoh, tuan-tuan nak hasilkan ikan beta yang warna dia fluorescent, bersinar. Tuan-tuan ambil jin yang diambil daripada karang, batu karang, coral tu, ekstrak keluar jinnya, suntik masuk ke dalam ikan. Dan ikan tersebut sekarang ni mempunyai jin warna bagi karang tersebut. Yang itu kita panggil GMO. Tapi sebenarnya manipulasi genetik ni adalah
manipulasi yang kita buat secara pembiakan. Bagi sesiapa, saya bagi penerangan sikit ni, bagi siapa yang ingat kata manipulasi genetik ni, dia kata dia bahaya, dia tak nak buat, sebenarnya kebanyakan daripada kita telah pun membuat manipulasi genetik. Dekat mana yang kita buat sebenarnya? Kita dah buat pada manusia. Kita buat sewaktu kita berkahwin. Sewaktu kita memilih pasangan. Kalau tuan-tuan perasan, setengah rakan kita bila dia pilih pasangan, memanglah ada setengah dia kata dia pilih berasaskan agama, pakai tudung, sikap dan sebagainya. Tapi ada setengah di kalangan kita, dia kata dia nak pilih pasangan dia, dia nak anak dia kulit cerah. Jadi apa yang dia buat? Dia tak kahwin dengan orang negro. Dia akan pilih pasangan dia yang kulit cerah. Sebab dia punya anggapan, kalau dia kahwin dengan orang yang kulit gelap, anak dia akan dapat gelap. Apa yang dia buat sebenarnya itu, itulah dipanggil manipulasi genetik. Apabila anda meletakkan pengawalan kepada hasilan anda. Orang yang dia dah tahu hidung dia tak tinggi macam Syaruhan, dia akan cari pasangan yang mempunyai hidung tinggi. Kerana apa? Kerana dia tahu ada potensi untuk menghasilkan hidung tinggi pada anaknya. Apabila tuan-tuan melaksanakan perkara sedemikian, itulah yang kita namakan manipulasi genetik. Kita memilih berasaskan ciri yang dia ada, mengharapkan ciri tersebut dapat diwariskan. Jadi, dia tidak ada pertambahan jin-jin lain daripada organisma lain. Itu manipulasi genetik. Baik, bila kita buat dalam pembiakbakaan ni, kita dapat ikan ni, kita nak hasilkan, dalam kita buat breeding, saya percaya tuan-tuan akan ada beberapa persoalan seperti berikut. Bagaimana ikan ni dia boleh ada ciri yang baru? Kan? Tuan-tuan ambil, tiba-tiba bila buat breeding, dapat ciri baru. Macam mana boleh ada ciri baru? Bagaimana pula ikan ni dia boleh ada ciri-ciri yang berbeza? Dan bagaimana pula ikan tersebut dia boleh wariskan ciri dia kepada dia punya anak-anak benih? Tetapi dalam satu masa yang sama, kenapa pula bila tuan-tuan dah ada dah ikan, warna dia elok, color dia menarik, tuan-tuan buat breeding, anak yang terhasil langsung tak ada ciri-ciri tersebut. Ciri tersebut hilang. Baik. Ada setengah tu dia dah ada dah pengetahuan. Persoalannya adalah berkait dengan genetik. So, dalam hal ni, dia ada satu perkara yang tuan-tuan kena faham. Bila kita nak pergi kepada genetik ikan laga ni, dalam badan kita dan juga ikan ni, kita ada satu perkara atau bahan yang kita panggil jin. So, jin ni, dia berada di dalam sel, dia yang kawal bentuk badan, dia kawal warna badan, malahan dia kawal kualiti isi. Saya dulu ada satu rakan yang dia kaji DNA pada kualiti isi ikan siakap. Memang ada perbezaan jin bagi kualiti isi tertentu dengan kualiti isi yang lain. Jin juga dia kawal pembesaran. Saya pernah buat kajian DNA dan juga kajian ternakan pada ikan patin. Kita dapati ikan patin apabila kita ternak dia, testing dia pada air saliniti kemasinan 10 ppt, kadar pembesaran dia lebih cepat berbanding dengan kita ternak pada air biasa. Air yang 0 ppt. Dan kita dah buktikan melalui kajian DNA kerana kita dapati jin yang mengawal pembesaran tersebut yang kita panggil growth hormone gene memang dihasilkan lebih tinggi pada 10 ppt. So ada jin yang dia kawal pembesaran bentuk badan dan juga ada jin yang kawal penyakit. So bila kita sebut warna, ada jin yang kawal warna. Ada jin yang kawal corak badan. Okay. Pattern-pattern yang anda lihat pada ikan koi,
pada ikan mas dan juga pada ikan laga, ada jin yang kawal. Jin juga dia kawal bentuk badan. Seperti mana yang setengah tu nak bulat, sirip tertentu pada ekor dan sebagainya. Dan dalam kes ikan laga, jin yang kawal bentuk ekor, dia yang kawal kombinasi warna dan juga pembesaran. Tadi ada siapa yang kata giant sebab dia pilih saiz. Okay. Yang lain boleh dengar suara ke? Sebab ada yang setengah dia kata masalah problem sound. Kalau saya Dr. Okey. Okey je, Jelas. Terima kasih. Okey ya. Alright. So ada jin yang berada di dalam badan ikan tersebut yang kawal. Baik. Saya pergi sedikit. Jin ni dia adalah satu unit warisan. Dia berada dalam DNA. Kat mana dia jumpa? Dia berada dalam sel. Setengah orang ada juga yang pernah tanya, kalau jin ni dia berada dalam DNA, dia berada dalam sel, makna dia kalau ikan tu ada ekor butterfly, kan jin butterfly tu duduk pada ekor. Kalau kita ada multicolor candy merah dekat atas badan, adakah yang jin merah tu duduk di situ? Hijau pula ada di bawah. Adakah jin hijau pula berada di bawah? Jin yang berada pada DNA, dia berada dalam mana-mana sel badan ikan. Ambillah sel badan daripada sisik, daripada isi ikan, daripada hati malahannya, jin warna tersebut tetap akan ada. Habis tu, macam mana boleh color tersebut ditonjolkan di tempat-tempat yang berbeza? Dalam badan, kita ada sistem yang akan memberi arahan di mana warna tersebut perlu dikeluarkan. Samalah juga macam kita manusia. Waktu kita lahir, kita ada jin untuk janggut, untuk kawal gigi dan rambut. Kan? Apabila dia nak ditonjolkan, dia akan diarahkan. Rambut akan naik hanya di kepala. Janggut akan naik hanya di dagu. Melainkan kita ada mutasi. Barulah tiba-tiba janggut naik dekat hidung. Yang tu tak boleh nak buat apalah. Mungkin ada mutasi yang berlaku pada diri kita menyebabkan perkara sedemikian. Tetapi maklumat genetik itu dia ada pada ikan dan dia akan diarahkan kat mana dia nak ditonjolkan. Baik. Dalam ikan ni, seperti mana kat manusia, kita ada kromosom. Ni pernah dengar pasal kromosom? Kalau manusia, kita ada 46 kromosom. 23 daripada jantan, 23 datang daripada betina. Okay. So, 23 ni, kat sinilah. Kalau boleh nampak saya punya mouse ni. Jin-jin tu berada pada kromosom-kromosom yang tertentu. Dan berada pada semua sel. Baik. Jom kita tengok apa yang berlaku apabila tuan-tuan membuat pembiakan pada ikan laga. Apabila kita ada sepasang jantan dan betina, bila kita buat pembiakan, yang kita nak warna. Betul tak? Yang kita nak bentuk sirip, bentuk badan, yang kita nak saiz. Kita pun pilih ikan yang ada ciri tersebut. Sekarang ni bila kita buat, apa yang berlaku sebenarnya? Yang berlaku adalah ikan tu mengawan, yang bercampur semasa dia mengawan adalah telur dan sperm. Telur dan sperm ni tuan-tuan, dia pun ada maklumat genetik. Sebab dia dalam dia ada sel. Jadi maklumat genetik yang ada pada ikan tu wujud juga pada telur dan sperma. Bila tuan-tuan buat pembiakan, biasanya ikan yang terhasil ni, dia ada sumbangan 50% maklumat genetik daripada ibu, 50% maklumat genetik daripada bapa dia. So, bukan 100% maklumat genetik daripada jantan akan dipindahkan ke telur, ke sperma,
dan bukan 100% maklumat genetik daripada betina akan dipindahkan ke telur. 50% sahaja maklumat yang akan dipindahkan. Bila dia dah dipindahkan, set kromosom tadi tu, kalau kita ni manusia, kita ada 46 kromosom, 23 disumbang daripada ibu kita, 23 disumbang daripada ayah kita, maka kromosom ni bertemu pada kita dan dia bergabung. Maka terbentuklah kita. Jadi bila tuan-tuan buat pembiakan, anak yang terhasil ni, dia mempunyai 50% maklumat genetik daripada jantan dan 50% maklumat genetik daripada betina. Jadi dalam hal ini, bagi sesiapa yang dia ada ciri tertentu, harus diingat bila tuan-tuan dah mula membuat pembiakan, ciri tersebut sebenarnya dah hilang. Macam mana boleh hilang? Dia hanya wujud bila dia berpasangan. Sekarang ni, yang dipindahkan separuh sahaja. Dia akan wujud balik sekiranya bila dia berjumpa balik dengan set kromosom jantan dan betina. Kalau dia jumpa set yang sama, barulah dia akan keluar balik ciri yang tersebut. Kalau dia bergabung balik, set yang pasangan dia tak sama, maka itulah yang menyebabkan dia keluar color lain ataupun dia keluar ciri yang baru. Yang ini asas apabila tuan-tuan melaksanakan pembiakan, yang kita kena faham, ciri tersebut hanya separuh sahaja dipindahkan. Sebahagian daripada jantan, sebahagian daripada betina. Dan ciri yang nak keluar kepada anak tersebut, dia akan keluar berdasarkan kepada kombinasi set genetik yang ada pada anak tersebut. Sumbangan daripada ibu dan ayah dia, barulah akan ada. Yang ini, bagaimana pewarisan genetik ataupun maklumat sesuatu tu boleh berlaku. Okay, setakat ni okey ke? Masih okey ke? Katanya okey lah, saya tolong jawab kan. Alright. Baik. Jadi saya nak tegaskan sekali kat sini, bila tuan-tuan buat breeding, separuh daripada jantan, separuh daripada betina, persenyawaan, seterusnya kombinasi ini yang akan bertindak balas memberi kepada pembangunan warna dan akhirnya hasillah color-color yang kita ingini. Jadi sebab itulah apabila tuan-tuan nak melaksanakan pembiakbakaan, kefahaman tentang maklumat genetik ni sangat penting. Bila kita melihat sesuatu tu secara fizikal, belum tentu lagi maklumat genetik sama. Saya selalu bagi tahu kepada breeder, kalau ditanya saya nak cross ikan A dengan ikan B, warna apa boleh dapat? Tanya pada saya tak akan boleh bagi jawapan. Bukan kerana saya pun nak simpan rahsia. Persoalan yang saya akan tanya balik adalah, boleh saya tahu tak, mak dengan ayah induk tuan-tuan ni daripada mana? Saya bagi satu contoh, kenapa maklumat line itu adalah penting. Kita kadang-kadang kita beli ikan untuk nak buat induk, kalau kita tak tanya breeder tu, induk ni, siapa dia punya mak dengan ayah dia, maklumat genetik yang ada pada induk tersebut, walaupun warnanya sama dengan yang ada pada yang lain, genetik dia tak akan sama. Saya akan tunjuk nanti contoh-contoh yang mana sesuatu ciri itu, dia boleh terhasil daripada sumber-sumber induk yang berbeza. Pakai induk yang berbeza, keluar anak yang sama. Jadi anak tersebut, maklumat genetik dia tak sama dah. Sebab itulah kadang-kadang bila orang bercerita, okey, ini tata cara untuk menghasilkan copper. Tuan-tuan kena ambil yang ni, cross dengan yang ni. Untuk ikan dia, jadi. Sebab dia dah kenal genetik tok, nenek dan juga baka dia. Tetapi bagi tuan-tuan yang baru nak beli mengikut dia punya saranan, belum tentu lagi akan jadi kerana maklumat genetik pada induk tuan-tuan tu tak diketahui. Yang itulah kata,
apabila tuan-tuan mula buat, tuan-tuan kena kenal pasti dulu anak yang terhasil, bagaimana dia bertindak jin dia, barulah kita boleh nak susun langkah strategi seterusnya. Baik, pada hari ini kita takkan sentuh secara detail yang itu. Saya dah bincang dengan Cik Azri sebab masa terhad, memang kita akan buat sesi kedua dan sesi ketiga. Kita akan go step by step untuk membantu tuan-tuan yang akhirnya kita boleh garap dan gunakan betul-betul asas genetik ni dalam pembiakbakaan ikan tuan-tuan. Okey. Jadi manipulasi genetik ni dia lebih baik berbanding dengan manipulasi persekitaran sebab dia kekal. Apabila genetik tersebut ada dalam badan, dia akan sentiasa mengeluarkan ciri tersebut. Saya bagi satu contoh seperti mana saya katakan tadi. Tuan-tuan ada rambut lurus. Okay? Mak dan ayah tuan-tuan pun mempunyai rambut yang lurus. Maksudnya dia ada jin rambut lurus. Apabila ibu dan ayah tuan-tuan berkahwin dan bersama, dapat tuan, maka jin rambut ibu, iaitu rambut lurus, dipindahkan kepada tuan. Jin rambut lurus daripada ayah, dipindahkan kepada tuan. Jadi, tuan-tuan akan ada jin rambut lurus. Tiba-tiba, tuan-tuan bila membesar, masuk sekolah dan sebagainya, tak suka rambut lurus. Tuan-tuan kata, saya nak tukar rambut kepada rambut afro. Maka tuan-tuan pergi ke kedai salon rambut, bagi tahu kepada salon, boleh tak kerintingkan rambut saya? Maka kedai salon tersebut kerintingkan rambut. Tuan-tuan keluar daripada kedai gunting rambut, jumpa satu gadis tertarik dengan tuan-tuan disebabkan rambut kerinting tuan-tuan. Dia kata, inilah lelaki yang ingin ku cari. Sedang ku tunggu untuk nak berkahwin supaya anak pun dapat rambut kerinting. Agak-agak bila dia berkahwin dengan tuan-tuan, dia dapat rambut kerinting ke anak dia? Dia takkan dapat sebab luaran tuan-tuan rambut kerinting. Tapi genetik tuan-tuan, rambut lurus. Tuan-tuan hanya menggunakan manipulasi genetik, manipulasi persekitaran. Itulah yang saya maklum. Bila tuan-tuan buat manipulasi persekitaran, dia tak kekal. Tuan-tuan kena sentiasa buat. Jadi anak yang dapat setiap kali dia berkahwin, dia terpaksa pergi hair salon, kerintingkan rambut sebab dia nak. Jadi, kalaulah perempuan tu dia faham genetik, bila dia jumpa dengan tuan-tuan, dia akan tanya, rambut kerinting ni mak ayah dia macam mana? Kalau tuan-tuan kata, mak saya rambut lurus, ayah saya rambut lurus. Kalau dia orang genetik, dia akan kata, tak apa, tak jadi kahwin lah dengan cik. Okay? Sebab dia dah tahu, tuan-tuan tak ada maklumat genetik rambut kerinting. Tapi ada satu lagi, kalaulah tuan-tuan, mak rambut lurus, ayah rambut kerinting. Dia orang berkahwin bersama, dapat tuan-tuan, sekarang ni, tuan-tuan mewarisi jin rambut lurus daripada mak, jin rambut kerinting daripada ayah. Okey, jin rambut kerinting daripada ayah. Sekarang ni nak keluar rambut apa ni sekarang ni? Ini yang saya kata, apabila set kromosom jantan bertemu dengan set kromosom betina, maka akan ada tindak balas jin. Kalau rambut lurus lebih kuat dia punya genetik dia akan tutup ayah tuan-tuan punya jin rambut kerinting. Yang keluar pada tuan-tuan rambut lurus. Tapi kalaulah genetik ayah tuan-tuan yang rambut kerinting tu lebih kuat, maka tuan-tuan akan keluar rambut kerinting. Tapi kalau jin rambut lurus dan jin rambut kerinting ni sama-sama kuat, masing-masing tak nak mengalah, apa yang nak keluar pada tuan-tuan? Dia akan mungkin keluar rambut bau, rambut macam Maggie, balun. Sebab yang ini pun kuat, yang ini pun kuat. Tak ada siapa kalah. Maka dia akan keluar genetik mamak, kan? Dia akan keluar yang rambut lain. Rambut yang wavy. Okay. Saya nak berbalik semula kepada tadi. Sekiranya
rambut lurus keluar pada tuan-tuan. Maksudnya genetik rambut lurus mak tu lebih kuat daripada ayah. Inilah saya nak kata, perempuan tadi apabila dia melihat tuan-tuan, dia nampak tuan-tuan rambut lurus. Tetapi tuan-tuan juga telah membawa sebahagian maklumat genetik rambut kerinting pada diri tuan-tuan. Potensi untuk menghasil rambut kerinting ada pada tuan-tuan. Itu yang saya kata, nampak rambut lurus, maklumat genetik tidak sama. Ada setengah kes rambut lurus, genetiknya lurus dan lurus. Ada setengahnya rambut lurus, tetapi sebabkan rambut lurus tu lebih dominan, bila bertemu dengan rambut kerinting, rambut lurus yang keluar. Itu yang saya pentingnya, sifat fizikal satu, yang keduanya maklumat genetik. Maklumat genetik pada ikan tuan-tuan hanya tuan-tuan boleh tahu apabila tuan-tuan tanya breeder ataupun tuan-tuan yang develop sendiri. Sebab itulah pentingnya tuan-tuan membangunkan line. Baik. Dalam ikan ni, bila kita dah tahu kata ada jin yang kawal sifat fizikal ni kita panggil genotype. Istilah. Jin yang kita sifat fizikal yang tuan-tuan nampak tu, yang tuan-tuan kata candy, tuan-tuan kata marble, dragon dan sebagainya, itu kita namakan dia sebagai phenotype. Ini asas. Lepas ni saya akan tunjukkan beberapa website tentang maklumat genetik ikan laga. Tuan-tuan cuba nanti aplikasikan bila baca ni, mana dia punya genotype, mana dia punya phenotype. So genotype ni jin yang kawal sifat fizikal, phenotype ni ciri yang terhasil daripada tadi. Macam tadilah, apabila mak rambut lurus, ayah rambut kerinting, maka tuan-tuan mempunyai genotype lurus dan kerinting. Tetapi phenotype yang keluar pada rambut adalah lurus. Okey. Baik. So yang ni saya dah bagi nota, tuan-tuan boleh tengok. So jin yang mengawal sifat-sifat fizikal. Okay, saya nak berbalik tadi saya kata rambut lurus, rambut kerinting. Dalam badan ikan, kombinasi ni dia boleh bersifat sama. Ni saya guna A besar, A besar. Kalau dia sama, itu kita panggil homozygous. Kalau dia tak sama, dia kita panggil heterozygous. Kes saya ambil tadi rambut kerinting. Kalau yang datang daripada ibu pun adalah jin rambut lurus, yang datang daripada ayah pun jin rambut lurus, dan kalau jin itu adalah dominan, kita kategorikan dia sebagai huruf besar. Maka dia akan ada AA. Kalaulah saya ambil tadi, jin rambut lurus tu adalah dominan, ayahnya pula jin rambut kerinting, datang kepada anda, maka anda akan ada A besar, rambut lurus, A kecil untuk rambut kerinting. Maka dia akan ada heterozygous. Heterozygous ni biasanya dia tidak pure. Itu yang saya kata, ikan walaupun color sama, kalau dia ada sifat homozygous, potensi untuk hasil ciri tersebut tinggi. Tapi kalau dia ada ciri tersebut, tetapi genotype dia tak pure, heterozygous, kebarangkalian untuk menghasilkan 100% color tersebut tidak akan berlaku. Yang ini adalah asas kepada apabila kita nak buat pembiakbakaan. Okey? Baik. So kita dah sentuh tentang genotype, phenotype. Baik. Saya nak pergi sikit lagi. Setakat ni okey ke? Ada apa-apa soalan tak? Kita rehat kejap. Ada apa-apa soalan yang nak tanya? Saya tengok asal pada chat. Boleh bertanya soalan tanya soalan mungkin ada sesuatu yang tak siap. Ada soalan ke Dr. Okey. Adakah sifat ikan seperti agresif, pasif ada dalam genetik induk dan akan diturunkan kepada anaknya? Okey. Yang ini ni sebenarnya saya ada terbaca. Dia sekarang ni ada setengah pengkaji tengah buat kajian. Yang saya tahu di Thailand, mereka tengah buat kajian macam mana nak
kurangkan agresif ikan laga. Sebab ada, kalau ikut manusia ni, sifat pemarah dan sebagainya itu, ada saintis telah menunjukkan ada pertalian genetik dengan jin-jin tersebut, dengan jin. So, dari segi maklumat agresif ni pun, ada kalanya sedang dikaji, tetapi persoalan sama ada benda ni boleh dikawal atau tak, yang itu belum pasti lagi. Tapi cuma yang saya boleh kata, sifat agresif ni dia ada perkaitan, cuma masih lagi sedang dikaji untuk dibuktikan. Sebab mereka sekarang ni cuba untuk nak hilangkan sifat agresif tu, kerana mereka nak kalau boleh banyak jantan boleh diternak sekali dengan aman damai. So dia akan lebih tinggi dia punya penjualan, sebab dia boleh simpan dalam akuarium dalam bentuk yang banyak. Okey, anda nak jaga genetik ikan, bermaksud warna kita cross, masuk warna, kita cross breed semula dengan anak ikan semula. Okey. Kalau tuan-tuan betul-betul nak jaga line tersebut, tuan-tuan nak hasilkan contohnya pure breed, memang kalau boleh kita kena buat sedikit inbreeding, kita kena cross balik. Sebab kita tak nak dia bercampur dengan genetik daripada warna lain. Yang ni adalah salah satu caranya. Bergantung kepada ciri yang tuan-tuan dapat hasilkan. Tetapi berbalik semula kepada genotype. Kalau kita nak dia hasilkan betul-betul pure A besar lah, saya bagi contoh, supaya dia pure, tuan-tuan boleh buat macam kita kata crossback. Supaya kita nak maintain line tersebut mempunyai ciri-ciri yang kita kehendaki. Kalau genetik ikan tu cacat, contoh ikan bengkok, adakah ia akan mewarisi kepada anak ikan? Okey. Yang ini ni, genetik ni kalau dia cacat, saya nak cerita sikit ya. Genetik cacat dia disebabkan, okey, ni kebetulan ada kromosom kat sini ni, ada kalanya berlaku mutasi pada jin tersebut. Okey, yang itu satu. Ada kalanya bila kita buat breeding, pengaruh tertentu menyebabkan jujukan, DNA ni dia ada jujukan. Jujukan tu berubah, mempengaruhi ikan tu, menjadikan dia cacat. Okay. Kalau kes-kes yang sedemikian ini, dia biasanya cacat ni dia bersifat resesif. Jadi kalaulah kata kita breed, biasanya cacat ni dia tak akan diwariskan. Namun bagi saya kata, ada setengah ada possibility. Sebab kita tengok dia punya dominan atau resesif ni. Cacat disebabkan oleh satu, ada berlaku mutasi. Kalau mutasi ni, bila tuan-tuan breed yang cacat tu, mutasi tu tak dipindahkan kepada anak, maka anak tersebut tak akan cacat lah. Tetapi kalau mutasi jin yang termutasi itu dipindahkan, maka anak yang bakal diwaris pun akan cacat. Itu satu. Baik, yang keduanya, cacat ni juga adalah disebabkan oleh kualiti induk. Okay? Kalau induk kita ni, dia dah terlalu inbreed. Maksudnya, kita hanya breed sama-sama dia. Anak dengan mak, anak dengan ayah, okay? Adik dengan kakak dan sebagainya, tuan-tuan telah mengecilkan dia punya genetik tu, sehingga kan bila dia dah terlalu inbreed, ikan tersebut akan jadi cacat. So, kalau kes-kes yang macam ni, kalau saya tak galakkan dah pakai ikan tersebut. Kerana masalah inbreeding, kalau kita teruskan juga, memang akan diwariskan dan ikan akan jadi cacat. Okay? Dalam hal ni, dia bukannya mewariskan jin cacat. Tetapi sebabkan dia dah inbreed, akan berlaku kecacatan. Mutasi pada jin tersebut akan sentiasa berlaku. Kerana genetik dia dah jadi lemah. Yang itu tu yang menyebabkan antara faktor kenapa cacat tu boleh diwariskan. Satu, saya kata tadi, kalau kes-kes di mana ikan tu bukan inbreed, tuan-tuan kacuk, tiba-tiba dapat cacat, ikan tu bukan inbreed lagi. Tuan-tuan cuba untuk breed. Kalau jin yang mutasi itu tak dipindahkan, maka ikan tak cacat.
Situasi yang kedua, kalau ikan tu cacat sebabkan inbreeding, dah terlalu inbreed, yang itu memang tak dapat dielakkan. Setiap kali tuan-tuan buat breeding, memang ikan akan cacat. Ikan cacat tu adalah disebabkan oleh genetik dia dah jadi lemah. Okey? Okey, ada breeder kata ikan dia lasak sebab cara dia breed. Okey, dia kurang water change dengan kaedah kolam. Jadi dia lebih immune dengan bakteria dan virus. Okey, Hafizul, yang ini saya boleh kata ada kebenaran. Sebab itu, dalam beberapa kajian, nak menghasil, yang ini untuk ikan makan, nak menghasilkan ikan yang tahan lasak, kita uji ikan tu dengan penyakit. Contohnya kita buat silat lah. Siapa yang kebal tu, itu kita pilih. Ikan apabila uji dia dengan penyakit, kita kenalkan dia dengan bakteria. Siapa yang sihat, itu yang kita pilih. Kerana apa? Kerana kita dah tahu dia ada jin yang boleh mempengaruhi dia untuk jadi kuat. Ini saya cakap bahasa biasa lah ya, supaya nak memudahkan pemahaman. Itu yang sedang dibuat oleh pengkaji dalam menghasilkan ikan yang tahan lasak. Okay? Ada jin yang kawal benda tu. Dan memang bila kita buat kajian DNA, ikan yang tahan lasak, dia ada jin tertentu berbanding dengan ikan yang lemah. Jadi kalaulah contoh, breeder tadi, dia dah asuh ikan tu, maksudnya dia dah pilih lah. Ikan yang lemah, memang dia tak akan ambil untuk breeder. Ikan yang kuat tu, dia sentiasa pilih sebagai ikan untuk dijadikan induk. Maka, anak-anak dia yang dia waris pun, secara teorinya, saya kata teori lah sebab kita tak bukti melalui DNA, tapi saya berasaskan kepada kajian-kajian yang pernah saya buat dan juga dibuat oleh pengkaji lain. Apabila tuan-tuan mula memilih ikan yang tahan lasak, berbanding dengan ikan yang tak tahan lasak, secara asasnya dia ada jin yang menyebabkan dia tahan lasak. Jadi bila dia sentiasa buat pemilihan tersebut, anak yang terhasil pun akan tahan lasak. Yang tu memang ada kebenaran. Baik, ada breeder kata ikan lasak ni, dia kata, okey, ni sama. Okey, macam mana nak tahu warna-warna yang dominan resesif? Okey, Muspingo, di nak dekat hujung nanti saya akan tunjukkan. Memang saya akan tunjukkan situ. Ada warna-warna yang dominan, ada warna yang resesif. Dan kita boleh buat matchmaking. Dan yang ni jugalah yang saya nak bagi seolah-olah lah, bukan homework tapi macam homework, supaya sesi kedua kita datang nanti, kita nak berbicara tentang ni. Sesi kedua, kita nak banyak buat latihan apa yang jadi bila kita cross. Ikan tu ada keluar color dominan ke, keluar resesif ke? Inbreed tu macam mana? Betul Hafizul, inbreed tu adalah sumbang mahram. Tuan-tuan buat breeding, tuan-tuan buat breeding. Minta maaf sebelum tu saya duk jawab soalan ni. Setakat ni yang saya jawab ni jelas ke? Boleh faham ke ulasan saya? Okey lah bagi saya. Okey. Alright. Boleh. Okey, saya patah balik pada tadi. Inbreed ni apabila anda buat kacukan sesama adik-beradik, paling mudah. Tuan-tuan ambil sepasang ikan. Tuan-tuan buat breeding. Dapat anak. Sekarang ni, anak yang tuan-tuan dapat ni, tuan-tuan kacuk sama-sama. Maksudnya adik, kakak, abang, adik. Tuan-tuan telah mula membuat inbreeding. Itulah maksudnya inbreeding. Lepas tu, ni saya bagi contoh. Tuan-tuan ada induk, sepasang, tuan-tuan breed, dapat anak. Anak yang datang daripada sepasang ni, tuan-tuan breed sama-samanya, dapat anak. Tengok. Anak yang dapat ni, datang daripada satu sumber. Tok dan nenek dia kan satu pasang. Dapat anak, anak ni dah membesar, tuan-tuan breed sama-sama dia. Dapat anak generasi yang kedua. Tuan-tuan breed. Asyik buat yang itu sahaja, di mana semua ikan-ikan yang tuan-tuan breed, asalnya datang daripada sepasang sahaja. Itulah yang kita kata inbreeding. Inbreeding ni ada dia punya bagus, inbreeding ni ada dia punya tak bagus. Tak bagusnya dia kadang-kadang ikan tu dah tak jadi tahan lasak. Berbalik pada tadi soalan, kalau tuan-tuan beli daripada breeder ikan tu yang memang tahan lasak, memang betul tahan lasak,
Tapi kalau tuan-tuan sendiri tak jaga line dia, asyik breeding sesama dia, dia makin lama pun akan jadi lemah dan tidak tahan lasak. Yang itu. Dan inbreeding ni pula boleh menyebabkan cacat kerana genetik dia lemah. Namun inbreeding ni kalau kita buat dalam dua generasi beberapa generasi tertentu, inbreeding bagus untuk membolehkan tuan-tuan nak develop line. Saya bagi satu contoh, kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan bagi tahu. Saya bagi satu contoh macam ni lah. Tuan-tuan ada ikan color A, tuan-tuan ada ikan color B. Saya gunakan A, B ni untuk color. Tuan-tuan ada ikan color A, tuan-tuan ada ikan color B. Untuk tuan-tuan nak menghasilkan ikan warna C, tuan-tuan kena kacukkan induk A, warna A dengan induk B. Baru tuan-tuan boleh dapat C. Kalau kes macam ni, tak ada masalah kalau tuan-tuan nak maintain line A dan B ni, buatlah. Sebab tuan-tuan tahu, untuk nak dapat C, tuan-tuan kena kacukkan A dan B. Bila tuan-tuan kacukkan A dan B nak dapat C, anak C tu bukan inbreed lah. Kerana dia datang daripada set induk yang berlainan. Jadi yang ni saya nak kata, inbreed ni bagus juga dalam nak maintain line. Sekiranya tuan-tuan mungkin ada nak cross dua ni bagi menghasilkan satu ciri yang baru. Kita nak ada stok banyak kan. Contoh macam ni lah. Hijau cross dengan biru dapat kuning. Okey, kuning ni hanya terhasil apabila tuan-tuan cross hijau dengan biru. Jadi kalau tuan-tuan nak hasilkan sentiasa kuning, mestilah tuan-tuan kena simpan induk hijau dan biru. Jadi induk hijau dan biru ni tuan-tuan tak naklah ada campuran jin lain. Jadi tuan-tuan kena sentiasa breed. Dalam hal ni inbreeding boleh digunakan sebab hasilan untuk hasil warna kuning tu adalah apabila tuan-tuan crosskan biru dengan hijau dengan biru tadi yang saya sebut. Okey. Warna sama kuning tapi darah lain berbeza. Okey, warna sama kuning tapi darah lah. Yang ni saya kata. Warna sama kuning, lain berbeza. Tuan-tuan kena test. Sebab itu yang saya kata. Minta maaf, saya kadang saya sebagai satu contoh macam ni. Kalau ikan tu dia boleh bercakap macam kita bercakap lah, contohnya. Saya boleh cakap mak saya rambut afro, ayah saya rambut Maggie. Jadi kita boleh bercakap bagi pihak ibu dan ayah kita, jadi kita dah tahu apa genetik makeup kita. Masalahnya dengan ikan, dia tak tahu. Jadi tuan-tuan, sebabkan kita tak tahu maklumat genetik dalam ikan tu, walaupun color sama, itu yang kita kata kita kena cross dia, tengok hasil. Dalam sesi nanti, yang kedua, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan macam mana melalui perkiraan. Apabila tuan-tuan cross, dapat color, tuan-tuan kena kira bilangan color yang diperolehi dan jumlah anak yang ada color tersebut, maka tuan-tuan boleh tahu yang ni heterozygous ke, homozygous ke, dominant ke, resesif ke, dan dia akan membantu tuan-tuan mana nak pilih, mana nak buang. Okay. Yang tu yang kalau saya nak menjawab Muspingo, warna sama kuning tapi darah lain yang berbeza. Okay. Sebab ada yang bila kita cross, kalau kena contohnya lah heterozygous, dia mungkin akan keluarkan lain. Kalau kebetulan dia homozygous, mungkin dia akan keluar color yang kita nak. Lebih kurang macam itu. Okay. Saya sambung sikit lagi. Terima kasih kepada mereka yang tanya soalan. Okey. Saya nak sentuh yang ni. Sebab tadi dah masuk tentang line dan juga apa ni kalau kita nak kacuk ni, ni kita nak sentuh pasal kacukan. Tindak balas jin. Saya kata tadi kan, apabila mak kita ada jin rambut lurus, ayah kita ada jin rambut kerinting, kita nak keluar apa? Bila nak keluar ni lah dia ada tindak balas. Sama juga dengan ikan, bila tuan-tuan pilih, tuan-tuan buat breeding, separuh maklumat genetik datang daripada jantan, separuh maklumat genetik datang daripada betina.
kromosom ni bertemu di dalam telur dan mula berpasangan, maka dia akan bertindak balas. Dan tindak balas inilah yang akan tentukan nak keluar warna apa. So, dia keluar secara aditif. Macam tadi saya kata, hijau dengan biru dan kuning. Bila, macam saya balik semula tadi saya kata, jin rambut lurus mak dan jin rambut kerinting ayah sama-sama kuat, maka tidak ada siapa yang menang, dia akan tonjol ciri baru yang kita katakan ciri campuran, aditif. Keluarlah rambut mamak ataupun Maggie. Dia juga boleh jadi bukan aditif, maksudnya dominan atau resesif. Macam saya kata tadi, kalau jin mak tu rambut lurusnya lebih kuat daripada jin ayah yang rambut kerinting, maka yang akan keluar adalah rambut lurus. Begitulah juga dengan sebaliknya. Okey. Jadi dekat mana tindak balas jin ni berlaku? Balik kepada kitar pusingan breeding ikan ni, bila tuan-tuan buat breeding, separuh maklumat genetik daripada sperma bertemu dengan separuh maklumat genetik daripada telur yang betina, set kromosom ini bergabung, maka ikan ni keluar warna ni, inilah tindak balas yang berlaku dan akhirnya keluar warna-warna yang kita nak. Okay, saya nak tunjuk contoh. Ikan laga ni kan dia unik, tuan-tuan pun tahu. Inilah kadang-kadang memeningkan kepala setengah breeder. Bagi siapa yang dah breeder lama, otai dia tak ada masalah sebab dia dah tahu dah, dia dah ada line. Bagi mereka yang baru. Saya nak ambil contoh, yang ni yang dulu saya buat. Warna asas, sebab saya banyak kaji warna asas dulu. Saya cross dia ni bersama student saya. Awal dalam tempoh sebulan keluar color ni, semua 100%. Selepas sebulan, semua ikan keluar warna ni. Selepas lagi sebulan, semua keluar color ni. Dan selepas 3 bulan, barulah bercapah keluar warna-warna sedemikian. Jadi waktu bila tuan-tuan nak kata dia ni dominan ke resesif? Tuan-tuan nak tunggu dekat sini ke? Kalau tuan-tuan tunggu dekat sini, terus membuat andaian, tuan-tuan akan tersalah membuat andaian. Betul tak? Sebab warna dia tak keluar lagi. Kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan pun akan tersalah membuat andaian. Wah, saya dapat aditif. Maksudnya putih cross dengan merah dapat hijau. Tuan-tuan pun pergilah masuk dalam blog, masuk dalam Facebook. Saya dah cross putih dengan merah, saya dapat hijau. Tuan-tuan pun akan salah. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini pula, tuan-tuan kata, putih cross dengan merah, saya dapat hijau merah. Pun salah. Jadi tuan-tuan bergantung kepada variety jenis tuan-tuan yang ada. Kena tengok jangka masa yang keluar. Ada setengahnya 3 bulan. Ada setengahnya mungkin 2 bulan dah nampak dah. Tambahan pula kan macam contoh galaksi sampai kadang-kadang 4-5 bulan pun masih lagi bertukar-tukar warnanya. Baik. Jadi apabila kita nak melihat tindak balas, tuan-tuan kena tunggu pada masa yang tertentu apabila dia dah mula menunjukkan ciri dia yang sebenar. Dan ciri sebenar ni bergantung kepada jenis ikan laga yang tuan-tuan cross. Mungkin kalau contohnya nak tengok ekor straightforward. Ekor dia tak akan berubah-ubah. Kalau tuan-tuan cross lepas sebulan, tuan-tuan dah boleh tahu. Ini double tail ke, crown tail ke, tak ada masalah. Tapi kalau warna, ada masalah sikit. Baik. Sebelum saya menjawab ini, tindak balas jin ni, kita ada tindak balas yang dominan. Macam tadi tu. Rambut lurus kalau dia dominan, dia jumpalah dengan mana-mana pun rambut kerinting, dia akan keluar. Dia ada tindak balas aditif. Kalau rambut lurus, jumpa dengan rambut kerinting, dua-dua sama kuat, dia akan keluar rambut lagi. Okay. Dan satu lagi ni, kalau rambut lurus, berjumpa dengan rambut kerinting, rambut lurus ni dia kuat, tetapi dia tak cukup kuat, maka akan keluarlah lurus sekejap dengan campur sikit dengan beralun.
Dia dipanggil dominan tidak sempurna. Okay. Biasanya kalau tuan-tuan nak tahu, dalam ikan ni, dia punya tindak balas dia, tuan-tuan boleh tengok macam ni je. Kalau tuan-tuan cross ikan, tuan-tuan dapati ada dua color. Color ni dan color ni. Maka tuan-tuan dah boleh kata dah, ini mesti ada tindak balas dominan. Sesi akan datang, saya akan sentuh. Macam mana kita nak tahu? Dia ada ratio dia, dia ada nisbah dia. Nisbah 31, nisbah 101%. Dia ada dia punya ratio. Sebab tu tuan-tuan kena ada kemahiran untuk mengira. Bukan maksud saya mengira macam budak sekolah. Dia ada dia punya formula dia. Kemahiran mengira menggunakan formula dia panggil chi-square. Kalau tuan-tuan crosskan dua color, tuan-tuan dah dapat warna baru, tuan-tuan dah boleh andaikan ini adalah aditif. Tapi kalau dalam kita buat ikan laga, terutama sekali candy dan sebagainya. Macam mana tuan-tuan nak kira kan? Candy itu pula keluar color bermacam-macam candy. Yang ini ni lah saya kata, saya sebenarnya, saya lebih suka kalau katalah ada breeder, kalau dia nak dapat lanjut, nak bekerjasama dengan saya tak ada masalah. Sebab dalam kita buat breeding ni, kita kena tengok sendiri. Sebab tu saya sekarang ni, saya bagi ceramah daripada tahun 2015, saya sering mengatakan, baik, saya buat kerjasama terus dengan peternak daripada saya buat di makmal. Kerana bila saya buat di makmal, ikan saya, maklumat genetik dia tidak sama dengan ikan tuan-tuan. Kalau saya dapat buat kerjasama dengan tuan-tuan, maka apa sahaja tindakan hasilnya dapat terus kepada tuan-tuan. Jadi, bila kita dapat candy ni, kita boleh tengok macam mana kita nak letakkan peletakan cirinya tu supaya membolehkan kita membuat pengiraan. Jadi dengan itu kita boleh bantu sama-sama dalam menentukan siapa nak pilih, ikan mana nak pilih, ikan mana yang kita nak buang. Yes, itu yang kadang-kadang breed candy keluar copper. Sebab kita nak kena faham dia punya maklumat genetik dalam tu. Okay, saya nak patah balik ni, ada yang tanya, berapa generasi nak tahu warna dominan dan resesif? Okay, bergantung juga kepada ikan tuan-tuan. Kalau yang multicolor, mungkin kita nak kena tengok juga dalam 2 atau 3 generasi. Tapi kalau solid color ni, kalau tuan-tuan dah tahu dia punya susu galur dia, dalam 1 generasi saja kita dah boleh tahu. Tapi kalau macam saya, biasanya saya dapat lihat dalam 2 generasi. Melainkan, saya kadang-kadang waktu saya waktu beli ikan, saya banyak beli dengan breeder. Ada setengah breeder dia sudi bagi tahu saya, okey, doktor nak yang ni memang pure merah, yang ni memang line merah, pure line. Jadi saya pun dah tahu ini memang clear homozygous. Sebab setelah beberapa generasi merah ikan tersebut dihasilkan. Tapi kalau setengah breeder yang dia tak simpan dia punya line, nak merahnya, nah saya bagi merah. Bila kita tanya, merah ni merah yang daripada asalnya, saya tak ingat lah, benda ni dah lama dah, saya pun tak simpan stok. Masalah. Sebab kita tak tahu dia ni pure line ke ataupun line crossing dapatlah line merah. Dapat yang merah. Dia pun bagi. Okay. Alright. Saya nak tunjuk satu contoh kan. Bila kita buat tindak balas ni, sekiranya dalam tu, kalau tuan-tuan masih ingat, saya kata, kalau dia dominan, kita namakan dia sebagai huruf besar, A besar. Kalau dia resesif, A kecil. Kalau kedua-duanya homozygous dominan, maka anak akan keluar dominan, dia punya genotype dia pun A besar. Dapatlah begini. Yang bawah ni ya. Kalau tuan-tuan kacuk benda yang tak pure, tuan-tuan dapat juga color yang sama, dia kemungkinan anak tersebut adalah heterozygous. Saya bagi contoh macam tadilah. Mak rambut lurus, dominan, ayah rambut kerinting. Dapat tuan-tuan. Tuan-tuan dapat jin rambut lurus dan jin rambut kerinting. Disebabkan
Rambut lurus dominan, tuan-tuan dapat rambut lurus. Tetapi tuan-tuan mempunyai genotype heterozygous, bukan pure. Yang tu. Yang resesif ni hanya berlaku apabila genotype A kecil bertemu. Kerinting ni hanya dapat apabila kerinting dengan kerinting bertemu, barulah akan dapat kerinting. Okey? So, homozygous dominant apabila genotype dia ada A besar, heterozygous A besar, A kecil, homozygous resesif A kecil. Okey. Ini nanti tuan-tuan boleh tengok. Bagi kes tindak balas dominan, dia tak pure ke atau pure, colornya masih akan ikut dominan. Yang tu yang bila tuan-tuan read, tuan-tuan kena tengok. Katalah tuan-tuan kacuk merah dengan biru, tiba-tiba keluar merah. Maksudnya tuan-tuan dah tahu dah, ada berlaku tindak balas dominan. Sebab merah cross dengan biru dapat merah. 100% merah. Tetapi anak tersebut bukan lagi pure, tuan-tuan. Sebab anak tersebut dia dah bawa dah jin biru. Walaupun dia ada keluar warna merah, tetapi sebabkan tuan-tuan kacuk dengan color biru, keluar juga warna merah, anak yang terhasil tu, badan merah, tetapi genotype dalam dia dah jadi begini, heterozygous. Yang tu yang saya kata, tuan-tuan kena ada line. Bila tuan-tuan mula buat, dapat hasil, tuan-tuan kena catit lah. Okey, merah dengan biru, dapat merah. Anak yang merah ni adalah heterozygous, bukan pure. Itulah kadang-kadang, bila tuan-tuan nampak begitu, kadang-kadang bila kita buat crossing, keluar colour lain, sebab dia dah tak pure. Okey? Resesif hanya berlaku apabila dia keluar ni saja. Saya bagi contoh macam double tail. Double tail ni, kalau ikut apa ni breeder yang yang postkan dalam internet, double tail ni adalah resesif. Maksudnya, kalau tuan-tuan punya ekor tu single lah, plakat ke ataupun half moon ke, benda tu kita panggil single tail. Kalau tuan-tuan kacukkan single tail tu dengan double tail, anak tuan-tuan tak akan dapat double tail. Ini tertakluklah sekiranya single tail tu homozygous. Okey? Double tail hanya boleh dibuat apabila induk jantan dan betina tu sendiri adalah double tail. Baru keluar double tail sebab dia resesif. Okey, boleh kata kat ni? Boleh. Okey. Yang ini saya nak intro sekejap sebab insya-Allah sesi kedua nanti bila kita buat bersama Cik Azri, yang ni yang kita akan fokus dari segi macam mana nak tahu pengiraan dan sebagainya. Dia biasanya kita akan buat, dia panggil Punney Square. Kita nak tahu crossing ni, macam mana boleh keluar color tersebut. Okay. Biasanya, yang ni saya intro je. Kalau tuan-tuan ada yang dah biasa benda ni, Alhamdulillah. Kalau yang tak berapa biasa, tak apa. Nanti saya boleh explain lanjut pada waktu-waktu lain. Nanti dalam WhatsApp. Okay. Table ni kita akan buat pada sesi akan datang. Kita akan letakkan maklumat genotype jantan di sebelah sini dan kita akan letak maklumat genotype betina di sebelah sini. So tuan-tuan akan mula membuat pemindahan. Nak tahu gabungan. Ingat tadi saya kata bila kita buat breeding kan, telur dan sperm bercampur, maklumat genetik itu bertemu dan sekarang ni dia bergabung. Macam inilah pergabungan dia. Okay. So, dia akan jadi begini. Satu maklumat genetik disumbang oleh jantan, satu oleh betina. Satu disumbang oleh jantan, satu disumbang oleh betina. Dapatlah color ni. Kalau tindak balas dominan, yang ni pun akan keluar color yang sama, yang ni pun akan keluar color yang sama. Okay. Seterusnya, sebahagian maklumat jantan datang dengan satu lagi maklumat betina, maka akan keluarlah yang ni. Dan yang terakhir,
separuh daripada jantan, separuh daripada betina. Maka dapatlah yang ini. Bila tuan-tuan buat kacukan yang ini, induk yang jantan ni pure homozygous, yang betina heterozygous, ni bagi kes tindak balas gen dominan, anak yang keluar semuanya 100% color yang sama. Tetapi genotype-nya tak sama. Nampak tak tuan-tuan? Daripada sini saya nak tunjuk contoh. Kenapa saya tunjuk yang ni? Dalam hal ni, tuan-tuan buat color sama. Tapi yang saya nak tunjuk sini, maklumat genetik individu dah tak sama. Salah memilih induk akan menyebabkan color lain yang keluar. Itu yang saya kata kena faham dia punya genetik dia. Ini yang sebab tu saya kata biasanya 2 ke 3 generasi tuan-tuan akan dapat tahu dia ni pure ke tak. Ini yang saya kata, nampak tak? Ini baru berikut, tuan-tuan buat breeding, ni generasi pertama, baru dapat anak. Wah, dapat color semua sama. Tak boleh pasti lagi kan? Tuan-tuan kena hasilkan generasi yang kedua. Ni tadi kepada siapa yang tanya saya tadi kan. Berapa generasi nak tahu dia ni dominan ke resesif. Bila tuan-tuan buat untuk hasil generasi yang kedua, barulah tuan-tuan boleh tahu siapa yang dominan, siapa yang heterozygous, siapa yang resesif. Boleh? Okey? Ni saya nak tunjuk satu contoh. Tuan-tuan boleh pergi ke sini, saya dah ada sediakan rujukan, ada 3 rujukan. Ni kita nak pergi kepada genetik ikan laga dah. Okey. Yang ni saya teruskan macam ni ya, dan kita soal jawab terus begini ya dengan tuan-tuan, boleh ya? Nampak tak bagaimana benda ni digunakan oleh breeder? Ni breeder-breeder yang dibuat oleh breeder luar negara. Kita ada warna turquoise, kita ada warna steel blue, kita ada warna royal blue. Dan dia dah bagi tahu dah. Turquoise ni homozygous. Nampak? BL, B besar. Steel blue, recessive. Sebab huruf kecil. Royal blue, heterozygous. Yang ni adalah kes tindak balas aditif. Apabila dia berjumpa gabungan antara B besar dan B kecil, dia akan keluar color royal. Jadi royal blue ni, dia adalah heterozygous. Steel blue ni, dia adalah recessive. Dan turquoise adalah dominant. Bila tuan-tuan kacukkan turquoise dan juga steel blue, tuan-tuan akan dapat 100% color ni. Cantuman. Begitu juga yang seterusnya. Okey? Yang ni kita akan tunjuk lanjut. Saya introkan yang ni dulu supaya tuan-tuan boleh nampak inilah antara cara untuk kita nak tentukan apa genotype dia. Color favorite kan Arif? Color mana satu tu? Turquoise ke, steel blue ke, ataupun royal blue? Okey. Sama juga. Royal blue. Sama juga dengan kes ni. Single tail dengan crown tail. Crown tail adalah recessive. Okey, ini jadi dengar kalau ni single tail dia dominant, crown tail dia recessive. Sekiranya tuan-tuan kacukkan antara single tail dengan crown tail, sekiranya yang ni adalah A besar, dia homozygous, tuan-tuan akan dapat anaknya adalah single tail. Tetapi jangan dilupa, anak yang single tail, ambil contoh kes tadi saya kata, mak rambut lurus, ayah rambut kerinting, kahwin, dapat anda dapat rambut lurus sebabkan sifat dominan mak punya rambut, tapi anda membawa maklumat rambut kerinting. Bila tuan-tuan crosskan ikan, tuan-tuan single tail tuan-tuan bukan lagi pure. Single tail tuan-tuan telah membawa maklumat genetik crown tail sekali bersama dengan dia. Itulah sekali lagi saya tekankan. Saya akan selalu tekankan benda ni. Breeding line sangat penting. Sebab tu saya kata, bila tuan-tuan ambil ikan daripada breeder, nampak
Pak single tail. Kita tak tahu single tail yang dia jual tu sebenarnya sebahagian daripada crossing yang dia buat dengan crown tail. Tapi dia ambil asingkan untuk dijual. Sebab tu tuan-tuan kena buat testing. Okey? Baik. Saya stop sekejap kat sini. Kalau ada apa-apa soalan, kita nak masuk kepada asas genetik ikan laga. Okay. Ada apa-apa soalan, boleh terus post dulu. Boleh peserta boleh tanyakan soalan di dalam chat. Senang tak rasa rajin baca dekat ruang chat tu. Terima kasih brother. Boleh bertanya soalan di ruangan chat. Ha. Cara Okey, siapa yang nak bertanya? Kuning, merah dan oranye satu keluarga cikgu. Maknanya boleh kacuk 3 warna ni. Okey. Dia macam ni. Saya tunjukkan ni ya. Kuning dia keluarga lain. Merah keluarga lain. Kuning ni dia ada dia punya layer dia. Okey. Dalam warna asas ikan laga ni dia ada 4 warna asas. Dia ada warna yang kita nampak macam metalik tu, kebiruan, hijau kebiruan, yang tu iridescent. Kemudian dia ada layer hitam, dia ada layer merah, dia ada layer kuning. Saya ada bagi kepada tuan-tuan yang ni, color map. Tuan-tuan boleh tengok red layer, blue metallic. Okey. Ni kelompok biru, kelompok kuning. Yang ni geng Cambodia. Dan dinyatakan di sini dia punya jin yang bawa color tersebut. Sekarang ni saya rasa kalau tuan-tuan dah tadi, siapa yang dah ikut saya daripada tadi yang saya sebut genotype, phenotype, saya harap bila tuan-tuan dah tengok sini, tuan-tuan dah boleh nampak dan dapat sedikit kefahaman apa yang dia letak kat sini. Okay, boleh saya besarkan sikit. Contoh, marble, dia akan bawa ada genotype MB. Iridocyte, dia ada genotype SI. Yang ini adalah keluarga warna-warna ikan. Red, dia punya warna asas yang utama adalah yellow, red, black dan iridocyte. Okay, saya nak share yang ni. Ini kajian yang saya buat, yang student saya buat bersama dengan saya. Ini saya share satu. Kami buat kajian nak tengok pembangunan. Sebab bila kita dah faham bahawa ikan laga ni dia ada layer, so kita nak tahu apa base color ikan laga ni. Itu yang saya kata, kalau tuan-tuan ada berminat nak buat, saya tak ada masalah. Saya boleh bawa mikroskop, kita boleh tengok. Kan? Sebab macam contoh, bila kita nak buat multicolor dan sebagainya, kita nak tengok daripada awal pembangunan tu, dia start dengan color apa. Ni saya nak tunjuk contoh, satu student saya buat, dia cross antara copper dengan copper. Kita nak tahu, waktu dulu ni copper ni popular, tahun-tahun 2007, 2008. So, kita kacuk, kita nak tengok perkembangan dia. Okay? Awal memang dia akan keluar pigmen hitam. Okay? Kita panggil melanophore. Dia keluar kat kepala. Makin lama, kita boleh nampak pembentukan color copper. Okay? Yang ini adalah, dan tuan-tuan boleh lihat warna copper ni, asas dia bawah adalah biru. Okay. Bila kita tengok, bila dia membesar, gambar di sebelah kiri ni, saya share betul. Tuan-tuan boleh tengok kan ni, yang gambar saya tunjukkan ni sekarang ni. Yang warna putih nanti saya explain ya. Okay. Boleh Alhamdulillah.
bila kita letak lampu ataupun bila tuan-tuan letak ikan dalam akuarium, dia berenang-renang. Yang ni yang tuan-tuan nampak kan, copper. Kalau tuan-tuan tak pasang lampu, tuan-tuan lihat, sebenarnya dia punya asas warna biru. Dan memang bila saya melihat dalam pembacaan pun tahun lepas, memang dinyatakan copper ni asalnya warna biru. Tapi bila kita tengok, kita akan nampak color, macam ada merah. Itu yang saya kata, kalau macam saya, secara mendalam begini dan kita dah pernah kacuk dan tengok, itu yang kalau siapa yang tanya saya tak boleh bagi jawapan. Saya kena tengok dulu ikan tuan-tuan. Baru saya boleh kata, okey, yang ni asas dia yang ni, maksudnya dia ada bawa jin yang ini. So kalau macam tu, kita boleh tak possible nak cross dengan mana? Okay. Dan kami juga dapati, macam contoh color copper ni, dia ada dua jenis copper. Dia ada copper yang asasnya biru, blue layer. Dia ada copper yang asasnya color silver. Dua copper. Tapi dia ada dua base color dia. Okay. So, maka kita pun kaji dia punya perkembangan. Yang kita nampak merah ni sebenarnya, bawah dia tu, kalau kita tengok betul-betul, asasnya adalah biru. Inilah yang saya nak kaitkan dengan sekejap, saya stop ni. Share content. Yang inilah yang saya kata kat sini ni. Yellow black layer. Kemudian kita nak tengok asasnya di sini. Okay. Dia punya asas blue kan dan sebagainya. Okay. So, siapa yang tanya kuning merah ni? Muspingo, cuba gunakan color map ni untuk nak melihat dia punya keluarga dia. Kalau Muspingo cakap, saya guna bahasa biasa, keluarga warna dia. Dia yang kita boleh tahu. Okey, adakah dengan melemahkan ikan akan membuatkan jin tersebut akan turut lemah? Okey, melemahkan ikan ni melemah macam mana? Melemah tak nak bagi dia makan atau melemahkan genetik color dia? Sebab melemah ni ada dua. Okey, ni saya bagi tahu. Kadang-kadang kita buat breeding ada 3 sebab. Sebab pertama, kita nak maintain warna tersebut. Satu. Sebab yang kedua, kita nak hasilkan warna baru. Sebab tu kita buat breeding kan. Sebab yang ketiga, ni saya nak bagi contoh. Pasal tak kita tengok setengah artis. Sebelum ni ada tek lalat besar. Selepas tahun depan tek lalat tak ada. Artis tu ke, siapa ke, dia buang tek lalat sebab dia pergi ke kedai kosmetik. Dia keluarkan. Dalam ikan, saya tahu ada breeder kata, saya nak candy color ni, tapi saya tak nak dia ada color ni. Maka, yang ketiga tujuan breeding, kita buat nak lenyapkan color tertentu. Itu yang bila saya nak jawab sekali juga dengan soalan Faris, bila kita buat breeding, ada kalanya tindak balas jin tersebut menutup satu warna, menghilangkan warna tersebut, jadilah ikan tu keluar putih. Saya nak bagi satu contoh. Nanti saya tunjukkan website kategori marble. Marble ni dah ada kajian dan telah dibuktikan, sebab tu saya nak tunjuk dalam website. Ikan laga dia ada satu jin, dia panggil jin loncat, jumping jin. Ini telah dibuktikan oleh breeder-breeder di luar negara. Ingat tak tadi saya kata, bila ikan kromosom dia bertemu dengan betina, dia berpasangan. Dia jumpa sahaja sama ada A besar A kecil. Tapi geng marble ni, dia ada satu jin loncat, dia boleh lompat duduk di kedudukan tadi. Dan dia boleh menghalang pengeluaran warna yang dikehendaki. Itu yang antara sebabnya ikan tu jadi sedemikian. Itu satu. Yang keduanya, tadi yang saya tunjuk tu adalah kes
satu color. Sebab tu saya menggunakan A besar, A kecil. Satu je. Sebenarnya ikan laga ni menghasilkan ciri ikan laga tu, dia melibatkan 3-4 jin. Kombinasi 4 jin ni, 3, kata saya 3. Satu kombinasi tak kena, dekat kombinasi ni digantikan oleh jin lain, terus satu color tu akan hilang. Inilah yang terjadi. Kalau Faris nak tahu kenapa ikan laga tu bila kita cross, dia terus jadi putih. Ada setengah jin dilenyapkan jin hitamnya, mengakibatkan warna yang terpancar tidak lagi warna hitam. Contoh. Okay. Yang inilah atas Faris tadi, siapa ni? Sang landak. Alah, saya nak torak apa ni? Sang landak. Yang saya maksudkan dia boleh melemahkan. Kalau itulah yang kita nak, bila kita buat tu, kemasukan sesuatu jin, dia akan melemahkan warna ikan tersebut, menyebabkan warna yang tadi yang kita nak tu tiba-tiba boleh hilang. Okay. Kalau tuan-tuan lemahkan ikan dari segi, ni saya ambil contoh. Kalau sebut lemah ni saya ada dua, sebab kita juga pernah buat pada ikan makan. Kalau tuan-tuan telah menghasilkan satu baka ikan yang cepat besar dan tahan lasap, maksudnya dalam jin dia tu, dia dah ada jin yang boleh tahan lasap. Tetapi tiba-tiba tuan-tuan ternak dia, tuan-tuan tak bagi dia makan, terletak dia daripada air kotor, dia tak makan sebulan, dia jadi lemah. Tidak semestinya dia lemah. Sebab maklumat genetik kuat dia tu masih ada. Kalau tuan-tuan breed dia, tuan-tuan akan dapat anak yang masih lagi tahan lasap. Samalah juga dengan kes tadi. Kalau kita melemahkan ikan tu disebabkan kita tak jaga makan ke apa, dia masih lagi ada jin bagi warna-warna tertentu. Saya bagi contoh macam itulah. Tuan-tuan ada ikan, tuan-tuan bagi makan biasa. Bagi makan roti je pada ikan. Tak bagi pellet, tak bagi makanan yang sesuai. Hanya bagi makan roti. Tiba-tiba ikan tu tuan-tuan tengok lemah, color dah pudar. Tuan-tuan hati-hati, jangan pergi jual. Dia lemah pada sifat fizikalnya sahaja. Jin dia tak lemah. Jin dia masih ada. Dia lemah kerana tuan-tuan yang membiarkan dia bagi makan roti sahaja. Jin masih ada. Kalau tuan-tuan ambil dia untuk cross, tuan-tuan masih akan dapat color yang dikehendaki. Yang itulah yang kalau saya nak menjawab kepada adakah dengan melemahkan ikan tu akan membuatkan jin tersebut juga akan turut lemah. Tak. Jin tersebut tak akan lemah. Okey. Satu lagi kes yang saya nak bagi tahu ni, sebut pasal lemah ni, jin ni, untuk makluman tuan-tuan, dia boleh kita panggil ditutup, dia boleh dibuka. Okay, saya nak bagi contoh. Apa tu maksud jin tu boleh ditutup dan boleh dibuka? Shut down dan on ataupun off. Saya nak bagi satu contoh ringkas. Tuan-tuan tengok pada diri tuan-tuan apabila tuan-tuan baru lahir. Saya selalu guna contoh ni di mana-mana saya bagi ceramah. Siapa kat sini yang tuan-tuan pernah tengok apabila dia lahir terus ada gigi, ada janggut, ada misai? Kalau ada, bagi tahu saya. Selalunya bayi yang baru lahir, dia tak ada janggut, dia tak ada gigi, dia tak ada misai. Alright? Tapi adakah bila kita nampak dia tak ada janggut, tak ada gigi, tak ada misai, bermaksud dia tak ada gigi dan dia tak ada jin untuk tumbuh janggut? Tak. Jin tersebut pada waktu ketika dia bayi, dia di shut down. Tak ada keperluan untuk dia ditonjolkan. Bayangkan kalau dia dah ada gigi dengan misai, dia nak, ibu anda nak menyusu anda, macam mana? Tapi pada waktu tu dia di shut down. Tidak bermaksud bahawa dia tidak ada jin yang kawal misai. Bila sampai tempoh umur yang tertentu, barulah jin tersebut di-on-kan balik, maka keluar. Jadi, nampaklah kita misai, gigi dan sebagainya. Begitu juga dengan ikan.
Sekiranya tuan-tuan melemahkan ikan tersebut bagi makan yang tertentu, jin tersebut pada waktu ketika itu kemungkinan di shut down. Tetapi jin tersebut masih ada. Bila tuan-tuan buat breeding, tuan-tuan akan dapat balik jin tersebut. Okay? Now, kenapa breed candy keluar warna cellophane? Jin dominan tak dominan kah? Okay. Yang ini ni, itu yang saya kalau boleh, saya nak bincang lanjut dengan siapa yang buat. Sebab, seperti yang saya kata, saya nak kena tahu line. Sebelum tuan-tuan breed yang dapat cellophane ni, yang ni banyak, ada breeder juga tanya saya. Saya berbalik kepada saya punya persoalan. Saya nak kena tahu line tuan-tuan. Sebab bila saya tahu susu galon line tu, baru saya boleh jelaskan kenapa dapat. Sebab saya terus-terus saya cakap, candy ni saya belum buat lagi. Saya memang ada beli induk untuk nak study macam mana candy punya pembentukan. Cuma masih lagi belum ada masa untuk saya nak tumpu kepada buat breeding. Jadi saya tak boleh nak menjawab kenapa candy keluar cellophane kerana saya tidak ada pengalaman yang buat itu. Untuk yang lain tu ada. Cuma kalaulah kata nanti dalam WhatsApp group saya difahamkan nanti apa Azri akan masukkan ataupun tuan-tuan nak hubungi saya lanjut, saya ingin nak tahu susu galur induk tuan-tuan, barulah saya akan nampak dan boleh menjelaskan kenapa boleh dapat cellophane. Sebab cellophane ni dia adalah disebabkan oleh certain jin tu dia ditutup oleh kehadiran jin yang lain. Jadi dia keluarlah semuanya color cellophane. Cellophane ni memang satu isu dalam candy. Kadang-kadang buat keluar cellophane je. Okay. Terangkan red wash dari segi genetik. Red wash ni, okay, saya tunjukkan yang ni. Okay, ya, ni saya tengok lagi ada soalan lain tak? Yang tutup ni, saya nak buka website. Ni saya nak tunjuk supaya dalam tempoh yang kita nak buat sesi yang kedua, saya nak minta tuan-tuan baca. Sebab sekarang ni kita dah nampak dah apa itu genotype, phenotype, tindak balas. Okay, ni saya nak share ni. Saya stop sharing yang ni. Saya nak share line internet. Google Chrome. Okey. Sebut pasal red wash dan semuanya, saya dah bagi 3 website. Tuan-tuan boleh tengok lanjut di sini. Di sini, sebenarnya saya nak tunjukkan ni kerana saya tidak nak tuan-tuan tergantung kepada saya. Banyak maklumat yang telah pun ada di dalam internet berkaitan dengan genetik beta. Cuma saya akan compilekan dalam bentuk jadual untuk saya edarkan kepada tuan-tuan nanti untuk memudahkan tuan-tuan nak membuat pemilihan jin. PowerPoint ada. Saya telah bagi kepada urus setia. Nanti mungkin akan diedarkan. Okay. Dia ada 4 layer color. Yang color merah ni adalah xanthophore. Okay. Di sini, tuan-tuan boleh tengok. Kita ada merah yang terang. Kita ada merah yang macam kita kata macam red wash. Kita ada yang macam butterfly. Kita ada non-red. Totally absent of red. Tapi dia merah. Okay. Di sini dia dah menerangkan tentang fungsi jin yang menyebabkan boleh berlakunya pengurangan warna merah pada ikan. Tuan-tuan boleh baca kat sini. Saya bukannya tak ni, tapi saya nak minta tuan-tuan cuba tengok. Kan? Kalau katalah nanti bila tak faham, bagi tahu kepada saya. Dan saya akan bantu untuk jelaskan. Sebab yang ni hanya sesi yang sekejap. Biasanya tu saya kata, kita buat biasanya itu 1 hari. Saya tak ada masalah, nanti saya akan berkongsi dan explain lebih lanjut. Okay. Dan ada satu lagi website, ni yang saya ambil gambar tadi ni. Dia menerangkan, ni saya bagi contoh, kalau tuan-tuan boleh tengok sini. Single tail dengan double tail. Bila kita buat breeding, single tail dengan double tail,
Sebabkan single tail dominant, anak akan dapat semua single tail. Namun, seperti yang saya kata tadi, ibu rambut lurus, ayah rambut kerinting, anda dapat rambut lurus tetapi anda bawa jin rambut kerinting. Ikan yang ada jin rambut yang ada double tail punya jin, dia punya sifat ke atas ni dah berbeza. Tuan-tuan boleh cuba. Sebab yang ni dipost oleh breeder-breeder daripada luar negara. Itu yang saya sangat mengimpikan. Kita ada ramai breeder-breeder di Malaysia yang akan post seperti mana breeder luar negara. Berkongsi setelah kita mengetahui tentang ilmu genetik ni. Saya boleh bantu tuan-tuan untuk nak menghuraikan lagi kacukan-kacukan tuan-tuan bila kalau tuan-tuan sudi berkongsi dengan saya. Kalau tengok kat sini, siapa yang dapat single tail tapi dia ada sirip dorsal yang lebih lebar, maka ikan ni dia bukan pure single tail. Dia dah ada bawa jin double tail. So kalau tuan-tuan nak pilih ikan nak hasilkan double tail yang seterusnya, tuan-tuan ambil lah ikan ni. Tapi kalau tuan-tuan nak hasilkan ikan yang single tail, tak nak percampuran, jangan pilih ikan yang ada ciri ni. Pilih ikan yang begini. Okay. Di sini pula ada color map untuk ditunjukkan. Okay, saya nak tak akhir sebelum kita buka lagi soalan jawab. Ni saya nak tunjukkan. Website ni saya juga ada bagi dalam link tu. Ini saya nak tunjuk tadi. Tuan-tuan boleh tengok crossing dia punya line ni. Ni yang saya kata pentingnya tuan-tuan buat line. Yang tadi, yang tanya saya tadi, kenapa bila saya buat dapat cellophane, saya tak boleh terus jawab sini. Saya nak kena faham sebelum ni. Ni kat sini ni. Apa yang berlaku? Kalau katalah tuan-tuan cakap, masalahnya saya baru beli. Bila saya buat terus dapat cellophane. Tuan-tuan kena tahu asal usul dia ni macam mana. Sebab tuan-tuan macam ni. Ada kalanya breeder, kalau dia nak masuk competition, yang elok dia simpan. Kan? Yang high quality tetapi tak boleh buat baka, dia akan jual. Yang boleh buat baka, dia akan simpan untuk dia. Yang tak boleh buat baka, dia akan jual. Itu yang kalau bila tuan-tuan beli ikan, buat breeding, itu yang akan dapat macam cellophane dan sebagainya. Sebab otai-otai, contohnya, dia dah ada pengalaman. Dia dah tahu dah, ikan ni tak akan hasilkan yang real, dia akan hasil cellophane. So, dia tak akan simpan untuk induk, dia akan jual. Ataupun kadang-kadang dia buat sebagai makanan ikan haruan. So, tuan-tuan kena bangunkan sendiri line tuan-tuan. Ni tengok, copper boleh terhasil daripada kacukan yang ni. Kalau kita tengok pelik kan? Macam mana opaque white ni cross dengan hijau boleh dapat copper? Kita pun terkejut. Kalau saya tanya orang lain pun kata, mustahil. Tak mustahil lah kalau kita dah tahu dia punya line dia. Sebab dia dah bawa jin copper ni kepada badan dia. Ingat macam saya kata tadi. Mak rambut lurus, ayah rambut kerinting. Anda ada bawa jin rambut lurus dan rambut kerinting. Saya tunjuk satu lagi. Ini merah. Macam mana dia nak hasilkan plakat bila dia start dengan ikan yang ada sirip half moon besar. Ini juga saya tunjuk macam mana copper terhasil. Bermula dengan warnanya pun tak ada copper. Yang saya nak kata, tuan-tuan, yang pentingnya line. Okay? Ada banyak website yang saya nak perkenalkan kepada tuan-tuan. Dia dah ada bagi dah. Yang ni basic beta. Ada lagi. Nanti saya bagi yang ni. Okey, baik, ada soalan. Saya rasa saya dah dari segi saya punya perkongsian tu takat ni dulu. Ada soalan lain. Kepada yang tanya, sama ada Tidur. Saya baru dengar macam-macam bunyi. Kepada saya sendiri dalam ni boleh
Tanya secara Okey. Ada satu lagi. Ini saya nak tunjuk tuan-tuan kalau ada yang masih bersama dengan saya, tuan-tuan boleh tengok ni. Di website ni dia telah menerangkan ciri utama, siapa yang dominan, siapa yang resesif. Untuk Cambodia, apa genotype dia. Jadi bila saya dah mula kenalkan genotype, boleh aplikasikan, baca sesi yang seterusnya bila kita berjumpa kembali, dan kita boleh bersembang lebih lanjut. Jadi dah ada guideline, banyak dah ada di internet. Itu yang saya kata, daripada saya bercerita, lebih baik tuan-tuan saya perkenalkan tuan-tuan dengan beberapa website yang tuan-tuan boleh jadikan panduan nanti bila tuan-tuan nak breed ikan-ikan tuan-tuan. Tengok sini, Cambodian beta, dia resesif. Normal beta dominant. Kalau tuan-tuan cross akan dapat heterozygous. Saya harap bila tuan-tuan dah ikuti saya ni, bila tuan-tuan baca ni, tuan-tuan akan dapat faham. Blonde dia pun dia akan bagi tahu bagaimana. Melano black, resesif. Kan? Kalau tuan-tuan cross akan dapat heterozygous, warnanya bagaimana. Okay? Begitu juga dengan color-color yang lain. Red loss. Bagaimana benda ni boleh berlaku? Ya. Aku tepi dulu. Okey. Ada apa lagi yang nak tanya? Ni. Oh, panjang. Saya tengok ni. Saya nak besarkan. Adakah faktor fry pinggang patah disebabkan genetik? Boleh jadi. Kalaulah benda tu terlalu inbreed. Okey. Sekarang ni kalau nak sebut pinggang patah ni, sebab saya orang genetik, siapa yang bidang pemakanan, dia akan cakap perspektif pemakanan. Saya bercakap dua-dua. Pinggang patah ni boleh sebab dua benda. Satu, faktor makanan. Kalau tuan-tuan tidak memberi nutrien yang baik, ikan tersebut boleh berlaku sedemikian. Keduanya, dia boleh juga berlaku apabila genetik ikan tu lemah. Bila ada inbreeding, ikan jadi lemah, maka akan ada cacat. Ini pun boleh berlaku. Cuma tuan-tuan kena pastikan, kalau fry tersebut tuan-tuan bagi makan dengan betul, anak water quality-nya bagus, then isu makanan bukan lagi isu, kemungkinan besar adalah faktor inbreeding. Tapi kalau makanan tuan-tuan tak betul, kemungkinan boleh jadi faktor pemakanan. Okey, perut ikan laga ni sebesar lebih kurang mata ikan tersebut. Akal makanan ikan yang ideal adalah 3 biji pellet makan. Totalnya 3 kali sehari, makan bersama 9 pellet. Bagaimana pula logiknya kebanyakan beri boleh makan 10 biji pellet sekali makan? Okey, macam ni. Ikan laga ni, dia pun macam ikan mas juga tuan. Siapa yang tanya ni? Maluarera. Okey. Cik Mal. Ikan laga ni kalau kita tengok perut dia memang betul. Saya dekat rumah sekarang pun saya ada ikan laga. Sebab saya tengah matangkan induk. Sebab saya nak buat crossing. Because saya nak faham genetik dia. Saya buat crossing bukan untuk hasilkan ciri baru. Saya bukannya nak bersaing. Tapi saya nak faham supaya saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan dari segi perspektif genetik. Memang betul. Saya pernah bagi pellet makan. Sampai 12 pellet pun dia makan. Perutnya insya-Allah tak pecah. Tetapi tak digalakkanlah bagi makan terlalu banyak. Dia macam ikan mas. Tuan-tuan ikan mas kalau tuan-tuan bagi pun memang banyak. Dia boleh makan sebanyak yang mungkin. Ikan saya pun ada. Ada yang makan mungkin dia nak jaga dia punya diet ke 4 biji, 5 biji. Tapi ada setengah saya bagi je makan. Bagi saja makan. Dia kalau boleh kita bagi ni, bagilah ala kadar. Kalau dah kita tahu dia boleh makan banyak, kita tengoklah dulu. Tapi kalau boleh janganlah bagi makan sampai maksimum.
Ikan yang ada pada tuan-tuan tak sama dengan ikan yang ada pada breeder lain. Macam tadi yang ditanya tadi. Ada setengah ikan tahan lasak. Ada setengah ikan dia tak tahan lasak. Tuan-tuan dapat ikan, tuan-tuan tak tahu kualiti ikan dari segi ketahanan, dari segi kualiti makan dan sebagainya. Itu yang saya kata. Kalau tuan-tuan bagi makan 3 kali sehari, kan, 3 biji pellet, okey, tak ada masalah. Sekiranya tuan-tuan dapati dengan kaedah sedemikian, tuan-tuan dapat menjaga kualiti induk, telurnya bagus, spermanya elok, anak yang terhasil pun elok, teruskan. Cuma kalau siapa yang buat apa perniagaan, kita kena tengok balik faktor kos kan. Kalau asyik kita bagi banyak. Sebab kadang-kadang kita bagi terlalu banyak, dia akan jadi membazir. Dia tak membawa kepada peningkatan tu. Tapi memang betul. Ikan laga memang dia boleh makan banyak. Dan bagi saya memang boleh membahayakan. Sebab terlalu ni. Kalau saya lebih baik, boleh saya disarankan kalau nak bagi 3 kali sehari. Tapi tuan-tuan kena tengoklah, macam saya kata tadi, kalau dia tidak menjejaskan kualiti telur dan sebagainya, go ahead. Makan yang lebih konsisten tu bagi saya lebih okey. Sebab kadang-kadang makanan yang berlebihan tu, dia jadi lebih lah. Jadi lebih, dia dah jadi membazir. Tak boleh makan kan? Saya kira biji sebab saya kadang-kadang saya buat kajian. Ikan ni kan berapa banyak dia boleh makan. Memang saya buat kajian. Baru ni pun saya bagi. 2 hari lepas saya sengaja test. Satu ikan ni selalu saya bagi dalam 3 ke 4 biji sahaja. Dia makan sampai 15 biji. Saya dah tengok. Tapi Alhamdulillah lah perut dia tak adalah pecah kan. Tapi dia boleh makan banyak. Okey, Dumbo male kahwin dengan female plakat. Dapat heterozygous kan? Yes. Dia akan dapat heterozygous. Kalau female tu adalah female yang bukan Dumbo. Ni sebut Dumbo ni saya assume sirip pectoralnya Dumbo, ekor plakat. Okey. Dia akan dapat heterozygous. Jadi nak dapat jin dominan Dumbo macam mana? Okey, Dumbo ni kalau ikut, saya tak tahu lah sebab seperti saya kata, lain breeder, dia punya line dia lain. Tapi Dumbo ni kalau ikutkan, dikatakan dia adalah resesif. So kalaulah kata tuan-tuan nak hasilkan Dumbo, seelok-eloknya carilah juga female yang Dumbo. Okay? Kalau tuan-tuan cari yang female biasa, boleh tuan-tuan cross, dan tuan-tuan dah tahu dah asasnya dia adalah heterozygous. Bila tuan-tuan dah ada heterozygous, memang ada kemungkinan tuan-tuan boleh hasilkan Dumbo yang sebenar. Saya akan tunjuk sebab biasa saya tunjuk dengan saya lukis. Kalau dapat ni saya tunjuk. Sebab heterozygous, kalau tuan-tuan pakai puni square tu, A besar, A kecil, cross dengan A besar, A kecil, A kecil. Tapi Dumbo ni dia A kecil, A kecil. Tuan-tuan memang boleh akan dapat Dumbo. Jin dominan Dumbo ni, dia kalau Dumbo tu resesif, memang tuan-tuan kena simpan line dia. Dia tak akan jadi dominan. Yang kita nampak bila dia simpan tu, dia dapat hasilkan 100% line tu, disebabkan dia dapat, kita panggil apa? Homozygous. Maklumat genetik dia sama. A kecil, A kecil. Dumbo kahwin dengan Dumbo, baru akan dapat. Kalau ikan laga ni ada liar and commercial. Kalau kita cuba crossbreed antara liar and commercial, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Memang ada orang buat pun. Memang ada orang buat. Tapi kebanyakan breeder yang buat ni, dia tak bagi tahu. Tapi memang ada. Kan, malahan saya teringin nak tahu juga sebab saya bagi contoh. Yang liar tak akan adalah yang color alien. Macam mana color alien, color-color tertentu boleh ada pada ikan liar? Dia mesti ada crossing. Jadi crossing ni sebenarnya tak mustahil, memang boleh dibuat.
apabila tuan-tuan breed ikan liar, bila saya sebut liar ni saya assume spesies lain beta imbilis ataupun yang ambil daripada Thailand beta mahacai. Kalau beta imbilis, tuan-tuan cross dengan beta splendid yang biasa yang tuan-tuan pakai ni, tuan-tuan telah buat hybrid. Yang tu yang saya nak bagi tahu. Adakah usaha karat itu? Memang setengah breeder buat, tetapi dia tak share lah, dia tak bagi tahu. Tapi saya rasa ada, sebab saya tak join Facebook ikan laga liar. Tapi saya tahu geng-geng ikan laga liar ni memang dia ada Facebook dan saya percaya dia ada discuss tentang benda ni. Okey, ada ikan yang warna hijau dari tepi, bila dia letak lampu putih dari atas, warna bertukar je. Ikan warna hijau dari tepi, letak lampu putih. Ikan ni secara asasnya hijau. Warna bertukar jadi biru. Saya nak jawab pun, minta maaf saya tak ni. Tapi kalau hijau ni, base dia kalau kita tengok balik pada color map lah, kalau siapa yang tahu, kalau boleh tolong kongsi, lagi bagus. Doktor? Ya. Kita mungkin dalam 8 minit ke 10 lagi kita tutup forum lah. Nanti soalan lanjut nanti kita boleh tanya sendiri dalam grup lah. Okey, saya mungkin jawab 1-2 soalan lagi ya. Okey, live feed apa yang sesuai untuk beta? Ada banyak kan. Moina ada. Biasanya Artemia, Daphnia. Cyclops ni saya tak pasti. Nanti saya akan jawab balik. Saya kena rujuk kepada saya punya expert Dr. Nadiah ni. Okey, saya rasa takat tu sahaja dulu. Alhamdulillah semua komen daripada peserta sangat baik. Sudah dah 2 jam lah Okey. kuliah Dr. Shah tak terasa 2 jam. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey, doktor ada soalan lagi tak ada? Tak ada. Share content ni saya nak stop. Ada saya masih share content ke? Tak ada. Dah blank lah. Okey. Alright. I'll stop sharing. Okey. Terima kasih banyak Dr. Shahriza atas perkongsian yang sangat baik. Sebab saya nak bagi tahulah kepada peserta, kalau masa saya belajar di degree, subjek genetik ni belajar 1 semester. Tapi Dr. Shah boleh jadikan benda ni dalam masa 2 jam. Jadi bayangkanlah kami belajar 1 semester, tuan-tuan dengar daripada perkongsian daripada Dr. Shah ni dalam 2 jam. Jadi benda tu sangat kompres. Tapi Dr. Shah berjaya memudahkan untuk kepahaman semualah, mana kita menggunakan dalam bahasa yang mudah. Okey, insyaAllah. Okey, lepas ni saya akan masukkan Dr. Shah dalam grup WhatsApp kita. Lepas tu saya akan share sekali nota dalam tu. Nanti kalau tuan-tuan digalakkan bertanya sendiri dalam grup WhatsApp, sebab nanti untuk mengelakkan soalan yang berulang lah untuk Dr. jawab. Jadi kalau soalan tu mungkin ada orang juga tanya benda yang sama. Okey. So nanti insyaAllah saya akan bincang dengan doktor untuk sesi seterusnya. Mungkin saya akan buat undian dalam tu. Saya nak tengok apakah topik seterusnya yang kita akan buat dalam sesi seterusnya. Okey. Kalau ada tak tahu lagi doktor? Kata akhir doktor? Tak ada. Saya cuma nak ambil kesempatan nak ucap terima kasih kepada peserta yang sudi join. Terima kasih Cik Azri, Cik Suhairi kerana bantu untuk hostkan sesi ni. Semoga benda ni ada memberi sedikit manfaat kepada breeder, dan saya memang teringin kalau ada breeder yang nak bekerjasama, saya teringin nak bantu. Kerana yang pentingnya kita nak tengok juga ramai breeder-breeder kita yang mengaplikasikan genetik, dan akan datang di website-website pun kita nampak banyak breeder Malaysia yang post pula sebagai rujukan. Dan mohon maaf kalau ada apa-apa yang kekurangan, dan kalau ada yang tak berapa clear, mohon boleh tanya saya lanjut. InsyaAllah mana yang saya boleh jawab, saya cuba jawab. Okey, selamat berpuasa, selamat berbuka, selamat Hari Raya. Sekian, terima kasih.
Okay, jadi saya tutup forum kita dengan satu sebarang Okay, nanti kita teruskan dalam video. Terima kasih. Assalamualaikum.